Hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kepada Usrah Ilmuwan siri ke 154. Baik, sebelum kita memulakan usrah kita pada malam ini, kita mulakan majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Baik, tajuk kita pada hari ini, Sain Nazrullah, cita-cita kita. Bila saya tengok tajuk ni, dia agak memberangsangkan dan agak menjadi kemuskilan bagi saya sendiri, sebab cita-cita, kalau kita sebut cita-cita saya dan untuknya dan kita sebagai satu ummah, tapi bila cita-cita saya dengan cita-cita, maksudnya cita-cita saya, dan bila lihat apa cita-cita saya dan individual, saya tak tahu apa maksud cita-cita kita. Kenapa pula dia menjadi satu komuniti, dia menggunakan kata sifat kita, dia menunjukkan ramai. So, tanpa membuang masa, saya menjemput Prof. Kamal Razi untuk membentangkan tajuk pada malam ini. Tafadhal Maskura. Okey, terima kasih Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi tajuk kita hari ini ialah Sains Nasrullah, ya, iaitu cita-cita kita. Perkataan Nasrullah itu yang uniknya, iaitu bantuan daripada Allah, ya, kalau kita nak terjemahkan. Dan mengapakalah cita-cita kita, ya, kerana kita umat Islam ni memang itu yang kita minta, ya, daripada Allah. Dan actually kalau nak ikutkan yang sebenarnya, apa tujuan hidup kita ini pun adalah Nasrullah. Yang ini selalu kita lupa, dan apabila kita lupa, maka tendensi kita tak membuat perkara tersebut. Kita menganggapkan ini perkara yang tak penting dan satu perkara yang remeh. Jadi memang asalnya saya nak buat cita-cita saya atau cita-cita dah ke, tetapi kita rasa bahawa patut kita semua yang perlukan ini. Jadi itulah dia. Dan puncanya, ya, ialah rahmat Allah. Basically apa yang saya nak kaitkan dengan Sains Nasrullah ini ialah apa yang kita panggil sebagai rahmat Allah. Kerana ramai daripada kita, ya, tidak faham, ya, apa yang kita maksudkan dengan rahmat Allah itu, dan apakah kedudukan rahmat itu. Kerana kita selalunya, ya, dimaklumkan, ya, bahawa kita perlu, ya, menjadi hamba Allah. Jadi bila disebutkan hamba Allah ataupun khalifah Allah, itu menunjukkan, ya, bahawa satu enabler, ya, iaitu satu usaha. Tetapi apakah dia hakikat akhirnya? Apakah perkara yang kita aim yang sebenarnya? Dan kalaulah kita boleh jelas, ya, mengenai perkara ini, maka dengan itu, ya, kita akan dapati nanti, ya, banyak yang kita buat, ya, jadi mudah, dan dia akan menjadi satu cara hidup kita, ya, kerana Islam ini ialah adil, ya, itu satu cara hidup. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan sebagai satu cara hidup? Ya, mesti ada sebab-sebabnya. Itu yang kita akan bincangkan hari ini. Sebagai biasa, ya, ini buku-buku yang kalau nak apa kata yang berminat, ya. Jadi sebagaimana biasa juga, ya, saya meletakkan apa namanya, kalaulah apa yang saya bentangkan ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka temalah Quran dan Sunnah itu. Jadi bagi siapa yang nak tengok YouTube saya yang pada 100 lebih itu, bolehlah pergi kepada website ini, ya, YouTube ini, dan boleh lihat, ya, dalam itu ada banyak. Dan ini adalah satu ayat Quran, ya, dalam surah Al-Fatir, ya, ayat yang firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Perhatikan, ya,
bahawa setiap apa yang Allah anugerahkan kepada manusia min rahmah, itu adalah merupakan rahmat. Maknanya bukan kerana apa yang kita buat tersebut, bukan kerana ibadat kita, bukan kerana suruhan mak bapak kita, bukan kerana kawan-kawan kita menyuruh kita buat macam tu, ataupun mungkin kerana kita banyak berpuasa, kita banyak buat solat malam, kita banyak bersedekah, dan kita banyak laku-laku perkara-perkara yang digalakkan oleh Allah. Itu semua bukannya. Semua ini sebenarnya adalah anugerah Allah. Dan anugerah Allah ini, Allah memberitahu kita bahawa tidak siapa yang dapat menahannya. Kalau Allah nak beri, maka tidak ada siapa yang dapat menahannya. Dan kalaulah Allah nak tahan ni, dia tak nak bagi dekat kita, maka tidak ada sesiapa pun yang boleh menahannya. Jadi ini adalah satu perkara yang kena jelas kepada kita, bahawa pentingnya rahmat Allah itu, betapa pentingnya rahmat Allah itu, dan rahmat itu hanya datang daripada Allah dan tidak daripada apa saja perbuatan kita. Ini adalah disebut dalam surah Al-Fatir ayat 2. Dan kita selalu memperkatakan bahawa kita ingin kemuliaan. Yang ini pun disebut dalam surah Al-Fatir ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'an. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو اليبور. Manakah, maknanya barang siapa, sesiapa saja, tak kira lah sama ada orang kafir ke, orang Islam ke, budak-budak ke, pensyarah ke, pelajar ke, ataupun pendakwah ke, kalau dia menghendakkan kemuliaan, kemuliaan itu datang daripada Allah. Dan semua perkataan yang baik, kadang-kadang kita tengok diri kita, kita rasa kita baik sangatlah. Tetapi ada banyak lagi benda-benda yang Allah telah sembunyikan apa yang kita ada itu pada orang lain. Apa yang Allah tunjukkan, itulah dia apa yang dikendaki oleh Allah. Dan sebarang orang yang merencana kejahatan, bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur. Jadi kita kena ingat, jangan kita membuat sesuatu perkara, tak kira lah untuk duit ke, untuk mengikut perintah abang ke, adik ke, ataupun warga kita ke, ataupun kerana ustaz itu katalah, ustaz ini katalah, kerana ini semua akan hancur. Kerana apa yang Allah telah tetapkan, itulah dia yang harus kita ikut dan kita laksanakan. Jadi apa yang kita dapati sebenarnya bahawa semua kejadian yang terjadi semuanya atas izin Allah. Kita di sini begini dan saat ini dalam perjumpaan ini pun adalah dengan izin Allah. Berapa ramai yang mendengar apa orang kata perbincangan kita hari ini? Tak ramai mungkin, kerana mereka ini yang Allah telah katakan dibenarkan oleh Allah. Ini saya menggunakan istilah dibenarkan oleh Allah, kerana yang lain tu memang tak dibenarkan oleh Allah untuk dengar, mungkin tak sesuai untuk mereka. Mungkin Allah tidak memberi hidayah kepada mereka untuk mengetahui maklumat yang penting, maklumat yang penting, iaitu bahawa setiap perkara adalah melalui izin Allah. Dan bersemadilah kalimat tauhid la ilaha illallah yang menjadikan kita dalam kudratnya untuk mengabdikan kepada Allah. Maka kita berbuat atas perintah Allah dan mengharap redha dia. Yang pentingnya ialah kita buat apa yang Allah perintah dan kita mengharap keredaan daripadanya.
Kerana kejadian pencurian pun terjadi atas izin Allah. Tetapi mencuri itu tidak diredai Allah. Ya? Yang ini kita kena faham, bahawa kejadian pencurian itu adalah dengan izin Allah. Tetapi mencuri itu tidak diredai oleh Allah. Bagi kita yang kecurian atau kehilangan, tentu redha terhadap takdir Allah. Sehingga Allah pun redha pada kita. Jadi apa yang telah berlaku sama ada masa kini ataupun masa lepas dan juga pada masa akan datang, kita kena redha kerana Allah itu mengetahui apa yang sebaik-baiknya yang berlaku ke atas kita. Kerana mustahil Allah itu akan menimpa ke atas kita perkara yang kita tidak boleh dan tidak sanggup menanggungnya. Jadi ini penting juga dalam kehidupan ini. Dan ini dinyatakan dalam surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Artinya pada sisi Allah adalah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, walaupun gelap, tetapi Allah mengetahui. Dan tidak sesuatu yang basah atau kering, melainkan tertulis dalam kitab yang ternyata di Lauh Mahfuz. Jadi kita lihat bahawa Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang berlaku di dunia ini. Kerana Allah adalah Rabb, Tuhan yang mencipta bumi ini. Maka dialah yang menentukan sama ada sesuatu perkara itu akan berlaku ataupun tidak berlaku. Okay? Dan ini adalah pada ayat lain disebut bahawa kunci-kunci perkara yang gaib itu ada 5. Yang pertama ialah kiamat, hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan, mengetahui apa dalam rahim. Tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang akan diusahanya besok. Dan tidak seorang pun dapat mengetahui di mana bumi dia akan mati. Ini adalah pengetahuan yang Allah, hanya Allah saja yang ada. Dan dalam sahih, dalam satu hadis, wahai yang maha hidup, wahai berdiri sendiri tidak memerlukan sesuatu. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Perbaikilah urusanku dan jangan serahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu selamanya. Ini adalah satu doa yang Rasulullah galakkan kita untuk membacanya di dalam setiap kali. Ya ayyuhal qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu la takilni ila nafsi tarfat ain abada. Jadi ini satu doa yang kita kena baca. Kita tak nak Allah meninggalkan kita. Hendaklah kita sentiasa. Jadi dalam kehidupan kita ini yang pentingnya ialah niat. Dan itu akan menentukan amalan kita. Pada zaman Rasulullah, pada ketika sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah, mereka sampai di Madinah, jadi ramai yang tidak ada mempunyai harta, tidak mempunyai wang dan tidak mempunyai kelengkapan untuk hidup. Jadi pada ketika itulah turunnya bahawa setiap perbuatan itu ada ibadah dan ianya bergantung kepada niat. Dan niat yang penting di sini ialah ikhlas. Kita kena ikhlas. Dan di situlah barulah kita boleh buat sama ada ibadah umum ataupun ibadah yang lebih khusus seperti solat, zakat, puasa. Tetapi ada lagi ibadah lain. Kerjaan kita juga ibadah.
perbuatan kita belajar, kita berusaha dan kita berniaga. Kalaulah kita mempunyai niat yang betul kerana Allah, maka kita jangkakan bahawa dengan perbuatan ini semua, ibadah-ibadah ini kita akan ke syurga, di mana semua nikmat yang akan kita perolehi. Tetapi yang sebenarnya perkara ini tak betul, pegangan ataupun pemikiran seperti ini, daripada niat yang ikhlas dan kita melakukan ibadah, maka kita akan mendapat syurga. Tidak. Yang sebenarnya, inilah dia masalah kita sekarang ni. Yang sebenarnya, bila kita buat ibadah-ibadah ini, sama ada umum ke atau ibadah khusus, apa yang tujuan utama kita ialah bukannya untuk mendapatkan syurga, tetapi mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah, rahmat dan kasih sayang Allah. Dan melalui rahmat dan kasih sayang itulah barulah kita akan mendapat syurga, barulah kita mendapat syurga. Kerana ada hadis yang famous mengenai perkara ini, seorang yang berilmu telah Rasul Allah bertanya dia di akhirat nanti, adakah kamu belajar ilmu itu untuk apa? Jadi orang yang berilmu tu berkata dia mengajar untuk menunjukkan kepada penduduk dia, kawasan dia itu supaya taat kepada Allah. Jadi Allah kata tidak, sebenarnya kamu buat itu kerana tujuan lain, untuk mendapat nama dan lain-lain lagi. Begitu juga dengan seorang hartawan, kamu bersedekah ini kerana apa? Kemudian dia bercakap untuk mendapat kerahmatan Allah, tapi Allah kata tidak, engkau ingin mendapatkan nama. Begitu juga untuk seorang pejuang. Jadi kita dapati bahawa kesemuanya ini menunjukkan bahawa kita perlu berhati-hati. Setiap perbuatan kita, walaupun ikhlas, setiap ibadah yang kita buat sama ada umum atau khusus, adalah tujuannya satu saja, untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan apabila kita memperolehi rahmat Allah itu, barulah kita akan mendapat syurga, tempat duduk yang syurga. Jadi inilah dia pentingnya. Jadi kita berdoa kepada Tuhan dalam surah Al-Imran, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dan sisi engkau, kerana sesungguhnya engkaulah yang memberi kurnia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini pun adalah satu doa yang patut kita lakukan setiap kali, kerana kita memohon rahmat daripada Allah supaya kita akan dimasukkan ke syurga nanti. Okey. Dan perlu kita ingat bahawa Allah itu dekat, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi Allah tu dekat. Dia sentiasa berada dengan kita. Jadi kita patutlah berdoa kepada Allah apabila kita ingin memohon bantuan pertolongannya. Dan sesungguhnya setiap perbuatan bergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapat sesuai dengan apa yang diniatkan. Ini dalam surah Al-Baqarah, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan katakanlah dalam surah Az-Zumar ayat 14, hanya Allah saja yang kusembah memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agamamu. Ini kita selalu baca semasa doa iftitah. Dan barang siapa yang meninggal dunia ini dengan membawa keikhlasan kerana Allah saja
dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, melaksanakan solat dan menunaikan zakat, maka ia telah meninggalkan dunia ini dengan membawa redha Allah. Jadi kita perlu ada redha Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal ini dilakukan hanya kerana mengharap redha Allah semata-mata. Kita tak boleh buat ibadat kerana benda-benda lain. Ini ada dinamakan syirik. Sama ada syirik kofi ataupun syirik yang berat yang kita perlu berhati-hati. Dan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu seperti kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehinggalah berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman, bilakah datangnya pertolongan Allah? Mata nasrullah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ini dalam surah 214. Jadi kita kena ikhlas, berarti murni, yakni kemurnian hati kita melakukan. Dan ini haruslah menjadi tujuan aktiviti. Kita tidak peduli kepada orang manusia dan apa yang dikatakan, iaitu nama maskulin yang biasa ditemui dalam bahasa Arab. Ada kalau bangsa Arab mereka namakan Nasrullah dan digunakan oleh orang Islam. Jadi dia boleh diterjemahkan Nasrallah, Nasrullah, Nasrullah dan Nasrallah. Jadi ini sebagai contohnya. Jadi pemahamannya adalah pertolongan dan anugerah Tuhan. Yang itu yang apa yang kita tajuk kita iaitu kita memohon pertolongan dan anugerah Tuhan dan kita, maknanya semua orang kita yang beragama Islam memohonkan kepada ini. Dan ini berarti apa yang kita mohon itu adalah kemenangan spiritual, ketenangan batin dan kehidupan yang bermakna bukan semata-mata kemenangan material atau fizikal sahaja, tetapi mestilah kemenangan spiritual, ketenangan batin dan kehidupan yang bermakna. Jadi apabila kita hendak ini, dia akan beri kekuatan dan keberanian dan ketabahan dalam momen-momen yang tertentu. Kepercayaan bahawa Nasrullah akan beri aman dan keyakinan bahawa kita tidak bersendirian. Allah akan sentiasa bersama dengan kita. Melainkan kita selalu didampingi oleh Allah yang sentiasa dekat dengan kita. Jadi melalui kesedaran akan keberadaan Nasrullah ni dalam hidup kita, kita dah dapat melihat berbagai pencapaian dan kemenangan yang muncul dari upaya kita. Sukses yang kita perolehi tidak hanya hasil dari usaha dan kerja keras, melainkan juga kurnia dari Allah yang memberikan Nasrullahnya kepada hamba-Nya yang tulus dan ikhlas. Okay. Jadi bukanlah konsep yang terbatas pada pembelajaran teori semata-mata, tetapi ia harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kita. Kesadaran akan adanya Nasrullah tidak akan beri manfaat kepada kita kecuali jika kita aplikasikan dalam praktik kehidupan seharian kita. Jadi langkah yang pertama untuk mewujudkan Nasrullah ni dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mempraktikkan nilai-nilai Islami dalam setiap tindakan kita. Bersikap adil, menghormati, mencipta hubungan yang harmonis berdasarkan kasih sayang dan ketulusan hati. Penyebaran cinta kasih dan rahmat kepada sesama adalah satu bentuk aplikasi dari prinsip Nasrullah dalam kehidupan kita. Jadi melalui keramahan,
kebaikan dan memberi dokong kepada orang lain, maka kita dapat menginspirasi dan memberi dukungan berarti dalam kehidupan mereka. Jadi seperti yang diajar oleh agama Islam, ya, kita kena menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan yang mereka wujud tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dengan cara itu, barulah kita dapat mewujudkan Nasrullah dalam kehidupan kita. Kerana Allah sentiasa memberi pertolongan kepada mereka yang turut menjaga dan menyelamatkan ciptaannya. Itu langkah yang pertama. Selain dari itu, kita diingatkan untuk hidup dengan penuh penghargaan dan rasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Dengan menghargai dan bersyukur atas berkat hidup yang ada, kita mencerminkan Nasrullah dalam cara hidup kita sehari-hari. Melalui kesedaran mengimplikasikan prinsip Nasrullah dalam setiap kehidupan kita, kita dapat mewujudkan kehidupan yang bermakna, kaya dan penuh berkah. Dan kita telah melihat berbagai aspek tentang Nasrullah artinya dan cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari. Semoga pemahaman kita tentang Nasrullah semakin meningkat, semakin menguatkan keberanian serta keyakinan dalam menghadapi setiap detik hidup kita. Marilah kita renungkan dan terus mengglorikan semangat Nasrullah ini dalam setiap langkah kita. Amal dan pemahaman tentang rahmat, ya, taat menjalankan Allah dan taat pada Allah dalam menjauhi larangannya dengan kesedaran dan niat ta'abud merupakan esensi dari takwa kepada Allah. Apabila seorang itu bertakwa, maka Allah akan reda kepadanya. Jika Allah telah reda seorang hambanya, maka Allah akan menyayangi dan merahmatnya. Tapi kita harus perlu ingat, ya, pesanan baginda Rasulullah SAW, bahawa sesungguhnya tidak ada manusia yang masuk surga kepada amal ibadat dia. Ini bukan berarti Allah menyanyiakan amal ibadat hambanya. Rasulullah menyabarkan bahawa manusia biasa selamat dan bahagia di akhirat itu kerana rahmat dan kasih sayang Allah. Kerana sesungguhnya apapun ibadah yang dilakukan seorang hamba tidak akan mencukupi ditukar dengan nikmat yang dianugerahkan kepada Allah. Ya, dalam surah biasanya disebut mengenai surah Az-Zariyat ini 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi di sini dikatakan, ya, bahawa kita kena menyembah Allah, diciptakan semasa lain untuk beribadat kepada Allah. Ya, tetapi perlu diingatkan, ya, bahawa apa yang kita mahu, ya, apabila kita melakukan peribadatan tersebut ialah untuk mendapat rahmat Allah, ya, mendapat rahmat Allah. Bukannya banyak ibadah itu yang kita lakukan, bukannya banyak sedekah yang kita lakukan dan bukannya banyak puasa yang kita lakukan, ya, tetapi apa saja yang kita lakukan, ya, berupa ibadah itu, harapan kita ialah kita mendapat rahmat daripada Allah. Dan perlu begitu juga untuk tanggungjawab sebagai khalifah, ya, di mana Allah telah menyatakan, aku akan menjadi seorang khalifah di muka bumi. Jadi kita dapati, ya, bahawa again, ya, tanggungjawab kita sebagai khalifah itu adalah enabler, ya, atau cara untuk kita mencapai rahmat Allah, ya. Oleh kerana itu sangat perlu keikhlasan dan ketulusan, ya. Kalau tidak, kita akan mempunyai perasaan ujub, ya, yang merasakan bahawa diri kita adalah lebih. Oleh kerana itu, selain menyuruh hamba untuk ikhlas dalam ibadat, Allah merintahkan kita untuk memiliki sifat rahmat dan kasih sayang sesama manusia. Banyak kita ucapkan setiap hari merupakan sifat-sifat yang paling banyak, ya. Kerana kita selalu sebut Bismillahirrahmanirrahim, sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ini kita sebut dengan banyak kali dalam solat kita dan lain-lain lagi. Dan bila kita nak memuliakan sesuatu, bahawa rahmat dan kasih sayangnya itu meliputi segala sesuatu untuk semua makhluk, sama benda yang mati. Dan itulah dia kasih sayang Allah, ya. Dan Allah tidak pernah bosan, ya, memberi ampun kepada hamba-Nya, terutama yang menjalankan maksiat. Jadi ini perlu kita fahami juga.
Dan penghalang terbesar dari rahmat Allah ialah maksiat. Maksiat menghalang seorang hamba dari rahmat Allah dan menutup pintu-pintunya, sebagaimana ketaatan menyebabkan terbesar untuk meraihkan rahmat. Jadi itulah dia pengertian rahmat. Dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf, iaitu alif, ra, mim. Memiliki atas dasar kelembutan, kehalusan dan kasih sayang. Itu adalah rahmat Allah. Dan ini dinyatakan dalam surah Asy-Syam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وبناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Demi matahari dan cahaya di setiap hari, dan bulan apabila mengeringinya, siang apabila menampakkan, dan malam apabila menutupinya, langit serta pemeliharaannya, dan bumi serta penghamparannya. Jiwa sentiasa penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilham kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguhnya merugikanlah orang-orang yang mengotorkannya. Jadi kita tahu bahawa rahmat Allah itu maha luas dan mencakupi segala sesuatu. Dan rahmat itu meliputi sesuatu sebagaimana yang disebut dalam surah Araf ayat 156. Jika rahmat Allah terputus kurang dari sedetik saja, maka alam ini akan hancur dan binasa. Kita dapat bergerak, berbicara, semuanya kerana rahmat Allah. Mustahil kita mampu bernafas dan bertahan hidup. Namun rahmat Allah bagi setiap makhluk itu berbeza. Ada yang bersifat umum untuk semua, ada pula rahmat yang bersifat khusus. Jadi kita kena ingat pada tafsir menyatakan sifat Ar-Rahman, iaitu Maha Pengasih untuk ciptaannya, sementara Ar-Rahim adalah sifat penyayang yang khusus diperuntukkan untuk kaum mukmin saja. Tentu kalau kita harap mendapat cucuran rahmat yang begitu melimpah dan strategik untuk rahmat daripadanya, kita perlu ada iman, kita perlu ada taat, kita kena sabar, kita kena baik, kita memohon keampunan, kita baca Al-Quran, dan kita berdamai di antara manusia. Jadi itulah dia iman kepada Allah, maka orang itu akan berpegang kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul, dan sabar ketika menimpa musibah, berbuat baik di antara satu sama lain, memohon ampun kepada Allah, mendengar bacaan Al-Quran, mendamaikan di antara mukmin. Dan inilah 7 strategi untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tentu menginginkan rahmat Allah, tetapi manusia banyak yang tidak mendapat rahmat ini. Jadi apakah ciri-ciri manusia yang jauh dari rahmat Allah? 7 itu: orang-orang yang lalai, golongan syaitan yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah, mengadakan dusta kepada Allah, menganiaya orang sesama manusia, dan mentaati pemimpin yang zalim. Ini semua disebutkan dalam Al-Quran. Dan percaya kepada kebatilan dan ingkar kepada perintah Allah. Dan ketika Rasulullah masuk membuka kota Mekah, dia membaca ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Apabila telah datangnya pertolongan Allah, Nasrullah, dan kemenangan, kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Jadi ini adalah surah An-Nas, dan terjemahannya, surah ini dinamakan surah An-Nas, yang berarti pertolongan. Kan di dalam dibicarakan pertolongan Allah. Surah ini disebut oleh At-Tawdi atau permisahan kerana terdapat isyarat dekatnya ajar Rasulullah. Apakah perbezaan antara An-Nasr dan Al-Fath? Apakah An-Nas adalah pertolongan atas musuh di dalam perang. Al-Fath pula ialah kemenangan, adalah sebuah hasil dari pertolongan tadi. Demikian dinyatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Okey. Dan mengapa Rasulullah ni apabila membuka Mekah pada ketika tersebut, dia minta untuk beristighfar. Kerana dalam doa yang beliau ajarkan dalam hadis ini, ya, iaitu wahai Rabbku, ampunlah kesalahanku, kebodohanku dan melampau batas dalam urusan hidupku seluruhnya, dan apa yang lebih engkau ketahui dari diriku, ya Allah, ampunkanlah kesungguhanku dalam dosa, sendegurauku, kesalahanku, kesengajaanku, dan semua itu ada pada diriku, yang ada atau yang mungkin ada. Ya Allah, ampunlah segala apa yang telah aku lakukan, dan apa yang akan aku lakukan, dan apa yang aku rahsiakan, dan apa yang aku tampakkan, dan apa saja engkau ketahui daripadaku. Engkaulah yang mendahuluikan, dan engkaulah yang mengakhirkan, dan engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis ini, ya, memberitahu kita, ya, bahawa apa yang Allah tunjukkan, ya, selalunya adalah kebaikan kita. Lebih banyak keburukan kita yang Allah telah tak tunjukkan. Jadi kita mohon ampun kepada Allah, terutama apabila kita meraih Nasrullah itu sendiri, iaitu Al-Fath, kemenangan, ya. Jadi dengan itu, ya, barulah Allah akan memberikan kita lebih banyak Nasrullah nanti. Di antara alasan juga beristighfar dikemukakan oleh Al-Qurtubi, merasa memiliki banyak kekurangan beliau berbanding dengan nikmat besar yang Allah anugerah kepadanya. Jadi beliau menilai bahawa kekurangan beliau dalam menaik hal tersebut adalah dosa. Beristighfar dalam rangka ibadah kepada Allah, sebagai berkati pada umatnya yang dimaksudkan beristighfar kepada Allah, yang lainnya punca dosa, lebih patut untuk beristighfar. Boleh meminta panjang umur, ya, tetapi, ya, yang paling baik adalah panjang umur dan baik pula amalannya. Jangan malah makin tua makin menjadi. Ada 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak membersihkan mereka dan tidak melihat pada mereka. Bagi mereka seksa yang pedih, orang yang sudah tua tetapi berzina, penguasa yang suka bohong, dan orang miskin yang sombong. Ini dinyatakan dalam hadis Muslim nombor 172. Dan Abu Hurairah meriwayatkan, umur umatku antara 60 hingga 70, dan sedikit daripada mereka yang melebihi umur tersebut. Jadi saat fasa ini mula datang, ya, kekuatan fizik sedikit demi sedikit menurun, ketajaman mata mula berkurangan sehingga memerlukan alat bantu untuk melihat, daya ingatan menurun dan kulit mengendur, serta bertanggung tanda penuaan pun mula muncul. Rambut-rambut putih sedikit demi sedikit menghiasi kepala. Penyakit-penyakit degeneratif pula banyak muncul pada masa ini. Dalam surah Yasin dinyatakan, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Apakah mereka tidak memikirkannya? Dan juga ayat berikut, Allah dialah yang mencipta kamu dalam keadaan lemah
kemudian menjadi kamu sudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadikan kamu sudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia mencipta apa yang dikendakinya dan dia maha mengetahui lagi, maha berkuasa. Surah Ar-Rum ayat 54. Amalan pada usaha yang senja, ya, kita hendaklah lebih memerhati amalan-amalan wajib, ya, bersifat fardu, ya, dalam menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat, menambah amalan sunat, banyak bertahmid, banyak istighfar dan bertaubat, memperbanyakkan amal-amal ringan, ya, tidak berpahala besar, tapi berzikir dan baca selawat, rutin membaca zikir pagi dan petang, aktif dalam menghadiri majlis ilmu, kerana Allah telah bersabda, Rasulullah Nabi telah bersabda, Allah tidak akan menerima argumen pada seorang yang Allah tunda ajal hingga mencapai 60 tahun. Jadi rutin mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, merenungnya lewat bahasa ulama dalam kitab tafsir. Berpesan kepada anak-anak dan keturunan akan menjadi soleh dan solehah, gemar mendoakan orang tua baik saat masih hidup atau setelah meninggal, dan membantu mentahfidz orang tua ketika akan meninggal. Jadi kita dapati dalam proses itu pada awalnya dalam bentuk turab dan nutfah, alam rahim, al-aqah, mudghah dan janin, dan akhirnya fasa kehidupan dari segi bayi, kanak-kanak, remaja dan tua, dan akhirnya mati. Inilah proses kejadian manusia. Dan manusia ini kalau disebutkan dalam Al-Quran adalah makhluk yang termulia. Dalam Al-Quran surah 17 ayat 70, dan makhluk yang paling indah bentuk dan kejadiannya, makhluk yang diberi kebebasan memilih dan membezakan antara yang baik dan buruk, makhluk yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan dibekali dengan alat-alat yang mendukungnya dalam meraih aspek kehidupannya. Itulah dianya kedudukan manusia ini. Dan perlu kita ingatkan, ya, bahawa dalam kehidupan ni tujuan kita ialah untuk mendapat rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itulah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan nikmat, iaitu dalam syurga. Apabila kita merasa suatu rahmat kepada manusia, nescaya mereka bergembira dengan rahmat itu. Telah nampak kerusakan di bumi ke ini disebabkan oleh itu. Mereka tidak mengagungkan dengan sepatutnya. Dia mengeluarkan orang kafir dari kitab mereka pada saat pengusiran yang pertama, dan ini boleh dilakukan lagi sekali. Dan bagi yang merasa mereka melampaui batas, ya, Allah telah berfirman dalam surah Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi penyayang. Jadi pada ayat ini Allah memerintah kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada umat bahawa Allah itu adalah Maha Pengampun dan Penyayang, dengan sangat luas rahmat dan kasih sayangnya terhadap hamba-Nya yang beriman, akan mengampuni segala dosa yang terlanjur mereka lakukan, seperti meninggalkan perintahnya atau mengerjakan larangannya apabila mereka taubat dan terhadap kesalahan mereka. Banyak orang menyangka bahawa kerana dosanya telah bertumpuk-tumpuk tidak akan diampunkan Allah lagi. Jadi ia berasa putus asa terhadap ampunan dan rahmat dan kasih sayangnya. Dunia ini sudah menjadi gelap menurut pandangannya, kerana selama ini dia tidak mengindahkan ajaran agama dan selalu membelakang petunjuk dan terdapat di dalamnya. Jadi kita ingat, ya, bahawa kita tidaklah harus lupa ataupun terputus harapan pada rahmat Allah. Allah akan mengampun kecuali kita syirik padanya. Hati ini sudah mula penuh diliputi kotoran dan kedurkaan. Tak nampak lagi olehnya jalan kebenaran dan kebaikan ditempuh
Dia telah bingung oleh rasa putus asa dan tidak nampak harapan kembali dari kesesatan, kemaksiatan yang saya lakukan. Tapi Allah, meskipun besar dosa hambanya, dia tetap mengasihani dan menyantuni je dan melarang berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayang. Dia tetap memandangnya sebagai hamba yang berhak menerima kasih sayang apabila ia telah menginsafi kesalahannya dan memohon ampun kepada Tuhannya. Jangankan untuk orang yang beriman, untuk orang musyrik pun masih terbuka pintu taubat apabila mereka masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahawa di antara orang musyrik yang telah banyak melakukan pembunuhan dan sering berzina datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata kepadanya, sesungguhnya apa yang engkau serukan kepada kami adalah baik. Adakah engkau terang kepada kami bahawa yang kami dahulu lakukan akan diampunnya? Jawab Rasulullah, Allah dan orang-orang yang tidak mensekutu Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa demikian, nescaya dia akan mendapat hukum yang berat. Akan lipat ganda azab pada hari kiamat. Dia akan kekal di dalam azab itu dan akan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman akan mengejar kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hamba Allah tidak boleh putus asa terhadap ampunan dan rahmat dan kasih sayang Allah. Pintu rahmat itu sentiasa terbuka sebagai yang disebutkan dalam surah An-Nisa. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allahumma yajidillah ghafurar rahimah. Dan barang siapa buat kejahatan yang mengenai dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 110. Jadi setelah hambanya berputus asa, Allah mendorong hambanya segera meminta ampun. Jadi inilah pentingnya Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa kerana mensekutukannya, dan dia mempunyai dosa selain dari syirik itu. Barang siapa yang dikehendakinya, maka barang siapa yang sekutu Allah, maka sungguhnya telah membuat dosa yang besar. Memang besar dan luas rahmat Allah kepada hambanya yang telah mendurhakainya kerana mengabaikan perintahnya, melanggar hukum yang ditetapkannya, bergelimang dalam dosa dan maksiat, masih saja dipanggil sebagai hamba, dinasihatkan supaya tidak berputus asa terhadap ampunan dan rahmatnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Ini Rasulullah beritahu kepada umat dia. Katakanlah, aku tidak berkuasa untuk menarik kemahan pada diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanya memberi peringatan dan membawa berita gembira kepada orang-orang beriman. Ini ayat ni taklah dipegang oleh semua pendakwah. Kerana kita tidak ada kuasa sebenarnya. Kita hanya boleh mengajak saja, memberitahu apa yang baik, apa yang buruk. Lebih daripada itu kita tidak ada. Kita tak ada kuasa, kita tak ada harta, kita tak ada apa pun. Tanggungjawab kita hanyalah menyampaikan saja. Dan firman, dan perlu kita ingat dalam firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat 45. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, nescaya dia tidak akan meninggalkan di atas muka bumi ini satu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah menangguh penyelesaian mereka hingga waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal, maka sesungguhnya Allah adalah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Surah Al-Fatir ayat 45. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute. Ada. Alright. Tak dengar. Baik, terima kasih Prof atas pembentangan tu. Saya buka persoalan kepada hadirin-hadirat untuk bertanya. Sebelum saya ada persoalan saya mungkin membuat, tak tahu lah, ada persoalan ni mungkin saya dah terfikir dah dari tadi. Saya tak tahu lah, mungkin Prof boleh jawab atau tak boleh jawab. Sebab saya sendiri tak boleh jawab persoalan ni. Silakan yang lain. Silakan. Ada? Kalau gitu saya mula dululah persoalan ni. Baik, persoalan saya senang je Prof. Tapi mungkin susah bagi Prof. Tak tahu lah, susah senang. Tapi bila dilihat sebagai cita-cita tu adalah kita secara cita-cita kita untuk menjadi manusia yang bertakwa, yang mampu mendapatkan keredaan Allah, bukan hanya mendapat pahala yang sangat banyak dan kita mampu untuk masuk syurga. Tapi kebanyakan orang tidak ingat akan yang masuk syurga tu bukan kerana amalannya, tetapi kerana keredaan Allah. Persoalan saya ini berkaitan dengan impian ataupun cita-cita kita yang unggul. Tapi kadang-kala kebanyakannya adalah mereka yang tidak ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya, bagaimana ingin kita mengajak mereka mengingati Allah tanpa menyinggung perasaan mereka? Sebab kadang-kala apa yang kita sebutkan, baru sebut dah gelenting. Baru sikit dia dah marah-marah. Bagaimana Prof? Sebab tengok jalan sekarang ni begitu. Alhamdulillah, ini soalan yang susah yang sebenarnya. Cuma kita kena direction kita kena jelas ya, kerana terlampau banyak sangat ya apa yang dilakukan oleh terutama pendakwa ya, mengatakan bahawa kita kena solat, kita kena puasa, kita kena haji, kita kena bersedekah. Memang ini adalah perkara yang baik yang patut kita lakukan. Tetapi ini bukannya sebabnya kita akan masuk ke syurga. Kita hanya akan masuk ke syurga kalaulah Allah hendak kita masuk syurga. Jadi questionnya ni, apakah kehendak Allah itu kita untuk cari? Sebagaimana kita kalaulah nak mendapat daripada orang lain, orang biasa ya, antara manusia dengan manusia, kalaulah kita hendak orang tu bantu kita, kita kena jack dia lah, kena puji dia lah, kena apa orang kata. Tapi jack dan puji apa semua tu tidak akan menyebabkan dia menolong kita. Tetapi perasaan dia ingin tolong tu dia boleh. Tapi untuk menimbulkan perasaan itu, yang itu yang kita kena buat, benda-benda sampingan ini. Yang ini kita kena jelas. Jadi dalam hal syurga kita dengan Allah ni, ya, perhubungan kita dengan Allah, kita kena jelas bahawa bila kita berpuasa, bila kita bersolat, solat malam ya, dan lain-lain lagi itu cuma enablers saja supaya kita haraplah Allah akan lembut hati dia, kalau Allah ada hati lah, Allahu'alam,
Maknanya supaya dia lembut hati dia untuk memberikan kita rahmat tu. Jadi dalam hal ini memang ada banyak hadis yang menceritakan bahawa bukannya solat, bukannya sedekah, bukannya itu yang akan masuk kita ke syurga, tetapi hanyalah dengan rahmat Allah. Persoalannya, mengapa macam tu? Jadi kalau kita fikir-fikirkan balik sebagai manusia, kan kot 10 kali solat dah cukup. Apa orang kata 50 kali solat dah cukup. 50 tahun puasa dah cukup. 60 tahun katakan tu. Tetapi cuba imagine umur kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata dia Rasulullah saya telah sebutkan tadi, paling tinggi pun 70 tahun. Tahu tak kalau umat Nabi Nuh berapa umur dia? 1000 tahun. Jadi kalau kita nak bandingkan, kita umat Nabi Muhammad ni beribadat, katakanlah, tak kira lah, kata masa muda tu masih nak enjoy-enjoy lagi. Tinggal yang tua tu katakanlah daripada umur 40 tahun baru nak mula ibadat, sampai 70 tahun baru 30 tahun. Itu pun kalau dia ibadat setiap hari. Bandingkanlah dengan Nabi Nuh punya kata umat. Dia katakanlah umur dia 2000 tahun. Banding dengan kita, sure lah kita tak masuk syurga je dah. Kalau kita bubuh satu nilai. Tetapi Allah tak. Allah kata nilai itu tak penting. Yang penting ialah itu yang dikatakan ya. Contoh lagi satu ialah bila kita nak bersedekah. Kalau lah macam saya kadilah, orang kira T40 juga lah, T20 ke atas tu. Kalau lah saya bagi sedekah RM1, berbanding dengan Haidar, kalau bagi RM1 juga, rasanya Allah akan lebih suka kepada Haidar kan pada saya. Itulah pada Haidar, pasal RM1 itu bermakna besar. Bagi saya RM1 itu tak ada apa lah. Tak pegang gitu lah. Macam tu nampak. Dah, bukan nak kata itu. Tak ada. Saya nak bagi contoh je. Contoh. Betul. Jadi dalam hal ini, jadi alhamdulillah lah kita bersyukur kepada Allah ya, kerana Allah tu dia dah tahu dah. Ya, umur kita dia pendek. Jadi bila kita sincere, kita ikhlas, kita punya niat yang baik dan kita buat tu semua kerana Allah semata-mata, maka Allah akan suka kepada kita dan memberi kita dia punya ultimate hadiah, iaitu syurga. Kerana kita kena ingat ya, kita ni semuanya datang dari syurga dulu. So basically kita nak balik ke syurga. Jadi kalau lah kita buat jahat-jahat dia semua ya, tak ada chance lah nak balik kampung. Itu dia balik, the real balik kampung. Which I hope ya, insya-Allah kita doakanlah semua yang hadir pada malam ini ya akan balik kampung dan kita berjumpa di syurga nanti. Wallahualam. Amin. Baik, rasa tak ada satu lagi, tapi saya buka dulu ruang untuk hadirin hadirat untuk bertanya soalan atau menambah apa yang telah ditunjukkan, dibentangkan pada malam ini. Silakan. Ada? Belum ada. Saya ada satu lagi. Dan ini dikatakan berkaitan semasa, sebenarnya saya berbalik sebenarnya Prof dari Kelantan sebagai misi bantuan banjir, dan saya melihat adalah sukarelawan daripada universiti yang datang, tapi bila saya lihat, bila bertanya, mereka mengatakan datang ni sebab seronok. Itu bagus, tapi ada yang kata datang ni sebab nak isi nak cukup quorum untuk subjek. Dan bila saya lihat, saya juga ada subjek community service kan, community service. Dan bila saya tengok, kebanyakan orang akan buat community service bila ada subjek sahaja. Dan bila saya tengok balik, kebanyakan adalah terpaksa. Nak menolong orang tu terpaksa. Dan persoalan saya lah,
pada kalau nak lihat cita-cita kita nak jadi Muslim terunggul. Nak sampai ke syurga tu bukan mudah. Dan hati tu, hati kita kalau dah hitam tu tak tahulah macam mana kita nak putihkan satu hal juga. Dan persoalan saya, bagaimana seseorang itu dapat menyucikan hatinya, sebab yang masuk syurga hati semua bersih. Bagaimana individu nak bersucikan hatinya dan buang sifat aku ni dah buat, aku tak payah buat dah. Aku ni dah cukup bagus, aku tak payah nak jadi bagus lagi dah. Aku rasa aku dah beriman dah, aku tak payah nak buat tambah-tambah dah. Dan sebagaimana yang saya dengar, saya tahu tak betul atau tidak, orang yang pergi ke Mekah, balik Mekah dia tak payah solat dah. Sebab kat Mekah tu bila dia solat tu, dapat banyak pahala. Bagaimana nak buang sifat riak takbur dan mengatakan aku masih tak layak masuk syurga. Dengan apa yang aku buat sekarang, tak layak. Bagaimana, Prof? Susah berat kata. Ini beratnya soalan pasal dia ada apa orang kata 2-3 cabang dia. Dia mula macam ni. Adakah kita boleh tiba-tiba jadi orang baik? Tak. Kita kena didik diri kita. Dan bila saya kata didik diri kita ni, dalam sistem pendidikan kita di Malaysia, kita hanya mendidik akal. Kita tak mendidik kita punya kalbu kita, iaitu roh kita. Jadi bila kita tak didik roh kita itu yang menjadi masalah. Kerana Rasulullah sendiri memberitahu kepada kita, apabila umur kanak-kanak itu masih kecil lagi, kita kena suruh dia solat. Jadi maknanya solat tu pun kena ada latihan dia. Dia mula daripada kecil. Kemudian bila dia besar sikit, dia masih lagi tak solat, pisahkan dia. Dan kalau tak boleh lagi, baru kita rotankan dia. Jadi kita nampak bahawa ada step-step dia untuk belajar. Jadi hal ini yang sebenarnya, oleh kerana sistem pendidikan kita tak mengikut cara itu. Sistem pendidikan kita lebih menumpu kepada akal. Jadi bahagian roh tu dah dimiskan. Dalam perbincangan kita yang lalu, saya dah sebut bagaimana kita nak mendidik selain daripada akal, kita didik juga roh kita at the same time. Jadi bila kita boleh didik dua-duanya itu, maka dia lebih mudah. Bukan berarti dia kerana satu perkara kita ni Allah anugerahkan kita ni dengan nafsu. Nafsu ni perlu dididik, sebagaimana akal kita perlu dididik. Mengapa nafsu ni kita perlu ada? Dia perlu ada dan dia tak boleh hilang. Kerana itu anugerah Tuhan. Kalaulah kita tak ada nafsu, kita tak makan, kita tak minum, kita tak belajar. Kerana nafsu itu yang menyebabkan kita lakukan perkara ini. Cuma adakah kita nak jadi jahat? Itu pun nafsu juga yang buat. Jadi kita kena latih dia. Ada 7 peringkat nafsu yang kita telah bincangkan sebelum ini. Jadi kita kena ajar diri kita ataupun roh kita supaya nafsu tu bertingkat, dia naik, akhirnya menjadi mutmainnah. Maknanya dia nafsu yang dan diredai oleh Allah dan juga diredai oleh orang tu sendiri. Jadi ini semua adalah sistem pendidikan. Dan dari segi isu apa orang kata macam pergi Mekah apa dah buat ada satu cerita saya pun pernah dengar juga. Dia kata, you tahu tak, saya main jemaah dekat Mekah tu 1000 kali. You kau sembahyang berapa banyak? Jawapannya simple je lah. You sembahyang 1000 kali. Saya cuba banding dengan keluarga Nabi Nuh, perhubungan Nabi Nuh. Dia 1000 kali pun juga sama juga. Dia pun duduk dekat kawasan-kawasan tu juga. Jadi dia lagi berapa ribu lah bandingkan you. Dan yang ini cerita ni adalah diceritakan oleh Rasulullah juga dalam hadisnya. Dia ceritakan bahawa ada satu orang tu datang di akhirat besok. Dia amal yang terakhir sekali. Dia kata, oh saya telah beribadat banyak ya Allah ya Tuhanku. Saya dah berpuasa banyak. Saya dah buat solat malam banyak. Jadi ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga kerana ibadatku.
Allah berkata, oh kamu nak macam tu kah? Kedua mula dia nak masuk ke syurga dia kerana rahmat Allah. Tapi orang ni dia kata dia tak nak masuk kerana rahmat Allah. Jadi dia pun cakap ke Allah, kata masukkan aku syurga di atas amal ibadat dia. So Allah pun ambil lah dia sebiji mata dia ya. Timbangkan dengan ibadat dia tu. Habis ibadat dia tu, satu mata dah. Belum lagi dia ambil hidung dia, ambil telinga dia, ambil darah dia yang mengalir. Dan dia isap nafas setiap hari tu. Siapa yang menyebabkan? Allah yang menyebabkan. Kalau tidak, kita semua dah mati lama dah. Kerana tak ada oksigen. Jadi, bila itu, dia terus, bila dimasuk ke dalam neraka, Ya Allah, aku minta maaf padamu, Ya Allah. Aku masukkanlah aku ke atas rahmatmu. Jadi lepas tu dia dimasukkan ke dalam syurga. Itulah dia cerita dia. Jadi kita kena ingat yang ni. Bahawa tujuan kita buat ibadah yang banyak yang disenaraikan tadi adalah untuk mendapat rahmat Allah. Dan berapa banyak itu bergantung kepada kita. Kita punya latar belakang. Kerana umur kita 70 tahun, maka dia akan kira berdasarkan ratio 70 tahun lah. Tak bolehlah nak bandingkan dengan umat Nabi Nuh 1000 tahun. Kalah kita. Jadi ratio tersebut. Sama jugalah kalau orang yang T20, dia bagi RM1,000 berbanding dengan orang yang B20, B40 ke, bayar RM1, tak sama. RM1,000 tu mungkin tak cukup. Dia kena bubuh lagi RM10,000 baru cukup banding. Jadi perbandingan itu is a ratio. Dia bukannya perbandingan tak absolute. Dia sesuatu yang sama dengan sama. Dia tak boleh. Dalam Islam ni, ini adalah satu hakikat yang kita kena faham. Kalau kita faham yang ini, tak ada seorang pun yang akan mengata atau ujub atas orang lain. Kerana dia bergantung. Apa rezeki yang kita ada? Setengah orang mendapat rezeki yang banyak. Dan siapa yang menentukan? Allah. Masa kita umur 120 hari dalam perut ibu kita, itu kan ingat tak? Allah dah tentukan rezeki kita. Jadi tak macam mana saya dapat rezeki banyak, katakanlah Haidar pun akan dapat rezeki banyak lah nanti, pada nak tahu. Kalau dia lebih banyak dari saya, dia kena sedekah lagi banyak dari saya, bukannya lagi sedikit. Dia boleh pula, dia dapat rezeki lagi banyak, dia sedekah sedikit pula lagi dari saya. Tak boleh. Kalau lah rezeki dia lebih, maka dia kena lebih. Kalau lah saya lebih daripada Haidar, saya kena bagi lebih. Itulah dia je konsep kita. Wallahu'alam. Wallahualam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faizul ni. Dia akhir mana di markas tabligh ni. Mungkin kita boleh lihat macam dulu pernah Abim buat tamrin kan. Dan tamrin ni macam tabligh buatlah 3 hari. Hari dia keluar ke tempat kan. Di camp mana-mana ke. Pakai satu dipanggil tu tazkiyatun nafs, iaitu kita melatihkan nafsu kita. Supaya kita rasa diri sama rata, duduk sama level kan. Jadi kita rasa kita ni tak ada sesiapa kecuali untuk latih nafsu kita. Makan sama, itulah. Itu mungkin cara untuk kita melatih nafsu kita, supaya kita dekat kepada Allah, dan kita akan lebih banyak lagi kita punya kembangan untuk gerakan kita lah. Itu Allahu'alam. Dia mungkin Prof kita bagi penjelasan tentang tazkiyatun nafs dalam Abim macam mana yang terbaik, insyaAllah. Boleh Prof? Okay, terima kasih Dr. Faizul. Apa namanya, dia macam ni lah. I think tiap-tiap organisasi ada cara dia tersendiri, method dia tersendiri. Kita dalam Abim ini ada cara kita yang tersendiri, di mana kita melaksanakan untuk tujuan terutama menjaga diri kita. Ada juga kaedah-kaedah katakan dalam kumpulan lain yang melakukan kaedah yang berbeza. So yang sebenarnya bagi Yana tak ada masalah. Kalaulah kita tumpukan kepada apa tujuan kita, kalau tujuan kita untuk
menghidupkan roh kita ataupun jiwa kita supaya dia lebih lembut kepada Allah, maka kita boleh buat. Sebenarnya dalam topik yang akan datang, Anda akan bincang mengenai zikir, ya, bagaimana zikir itu dia boleh mengubah cara kita berfikir. Mula-mula I don't realize this, ya. Tetapi bila kita buat satu kajian sains, ya, bukan saya saja, ramai juga buat kajian sains, dia dapati bahawa zikir ni dia akan menyebabkan perubahan, ya, di dalam otak kita. Dan berbanding dengan muzik pula, dia akan merosakkan otak kita. Jadi yang ini saya pun terkejut. Rupanya walaupun bunyi dia nampak sama, muzik dengan zikir, tetapi zikir dia lebih baik lagi. Begitu juga dengan solat malam. Kalau kita bandingkan di antara solat malam ataupun tahajud dengan kita apa orang kata berzikir, dia punya impak tu lain. Ini semua kajian sains, ya. InsyaAllah kita akan bentangkan ni, walaupun saya dah bentangkan ni dulu, cuma tak apa mungkin dah kena ulang balik pasal dah nak dekat bulan puasa ni. Kerana bulan puasa ni one thing, ya, Allah tetapkan tiap-tiap tahun, ya, kita ada satu bulan, ya, daripada 12 bulan, satu bulan untuk kita train ourselves, kerana pada ketika itu syaitan quote unquote telah diikat. Jadi ramai orang kata, kalau lah syaitan dah kena ikat, pasal apa orang masih buat jahat lagi? Kerana mereka semua lupa bahawa syaitan tu ada dua jenis. Kita baca dalam surah An-Nas, ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Yang kena ikat ialah syaitan jin. Syaitan manusia bebas lagi, yang masih boleh buat apa lagi. Jadi itu yang terjadi pada bulan puasa. But at least salah satu daripada golongan musuh kita telah terikat. Yang ini kita akan bincang nanti akan datang dekat bulan puasa, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih, Faizul. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Yes, macam apa ni, syaitan tu adu mubin kan. Jadi selalunya kita kena ingat lah, syaitan tu memang musuh yang nyata lah. Jadi dalam pada itu kita tengok cerita-cerita yang Nabi pun banyak dugaan-dugaan, seperti Nabi Yusuf dipenjarakan, difitnah dengan godaan perempuan, dan juga Nabi-Nabi lain. Jadi kalau macam tu maknanya betul lah apa ni, Allah tu namanya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bila pengasih dan penyayang ni, itu kita harapan kita lah. Yang mengatakan tadi rahmat dia kita nak dapat tu. Jadi kita ni tambahlah macam kita perlu betul-betul lah apa ni, kita patuh dan jaga kita punya apa ni, semoga Allah dapat memberi dia punya apa tu, rahmat dia tu untuk dapatkan syurganya. Mungkin macam tu lah kot. Ya, Prof. Allah Alam. Okey, terima kasih. Memang itu satu perkara yang kita perlu ingat lah. Dan dalam hal ini, ya, sebenarnya yang bagi saya lah, saya mendengar nasihat daripada Habib Umar. Habib Umar kata, tahu tak pasal apa Rasulullah suruh kita baca surah Al-Kahfi, sama ada 10 ayat yang pertama ataupun 10 ayat yang kemudian pada tiap-tiap hari. Dia kata tujuannya ialah supaya kita tak kena fitnah. Dan fitnah Dajjal, ya, selalunya disebutkan oleh orang. Tetapi Habib Omar kata bukan hanya fitnah Dajjal je juga, fitnah manusia pun ada, fitnah jin pun ada. Jadi kalaulah kita nak mengelakkan daripada fitnah jin, kafir, syaitan, apa semua ni, eloklah kita baca surah Kahfi bahagian 10 yang pertama atau 10 yang akhir. Berapa lama nak baca surah ini? Tak sampai pun 2 minit pun. Jadi itu ada satu doa yang memang dah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi kita perlu lakukan. Tapi ada lagi satu zikir yang saya tengok ramai orang kita tak buat.
Iaitu dalam Al-Quran juga disebut supaya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berapa ramai yang daripada kita ni yang membaca zikir katakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim 1000 kali satu hari. Anda ingat tak ada, tak ramai orang. Jadi dah tiba masanya lah. Kita membaca zikir A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak payahlah sampai 1000 kali, 100 kali pun boleh. Jadi dengan itu secara tak langsung kita berdoa kepada Allah supaya melindungi kita daripada syaitan. Pernah ada somebody bertanya, siapa yang kita nak berlindung dengan syaitan? Wahai dia musuh, kita sepatut lawan dia. Yang masalah kita ialah syaitan ni ilmu dia tinggi. Dan dia tak nampak. Kalaulah kita nak lawan ilmu dengan ilmu, kita kalah. Jadi apa yang kita perlu ialah Nasrullah, bantuan Allah. Jadi bila dikatakan bantuan Allah itulah kita kena berzikir. Kerana saya dapati again kita akan bincang kemudian lagi lebih detail. Bila kita berzikir ini, katakanlah kita buat 1000 kali katakan. Bila ada gangguan katakan syaitan dekat kita baca je A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oleh kerana berkat zikir kita sebelum ini, maka Allah akan protect kita. Begitu juga dengan surah Kahfi tadi. That's why kita kena biasakan diri kita. Jadi kalau kita tengok Rasulullah tu, dia setiap benda dia ada doa dia. Setiap benda dia ada zikir dia. Tetapi kita tak terikut. Pasal banyak sangat. Banyak sangat. Tapi mana yang kita boleh buat, elok kita start buat sekarang ni. Jadikan kita sebagai amalan kita. Bagi saya amalan kita. Selain daripada baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan lain-lain lagi tu. Kita tambahkan ini. Dua ni saya suggest kita tambah. Pertama supaya mengelakkan fitnah. Yang kedua ialah supaya Allah protect kita daripada syaitan. Kerana syaitan adalah musuh kita sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Tuan Jaafar tadi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Sekiranya tiada persoalan pertambahan, Prof berikan satu kesimpulan berkaitan dengan tajuk malam ni. Yalah, agak first nampak macam mudah tapi mendalam. Prof, silakan. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Apa yang saya harap kita boleh ingat bahawa tujuan utama kehidupan kita ialah untuk mendapat bantuan Allah. Kerana tanpa bantuan Allah tidak ada apa pun akan berlaku. Dan walaupun kita tak minta, maka setiap perkara yang berlaku ke atas kita adalah dengan izin Allah. Dan kita patutnya memohon kepada Allah untuk memberikan kita pilihan yang terbaik. Dan kita tahu bahawa Allah tidak akan memberikan satu pilihan yang tak terbaik. Jadi kita perlu sabar dengan apa yang kita dapat. Apa ilmu kita hanyalah setakat air yang masuk ke dalam lautan. Ilmu kita banyak tu je. Dan pernah disebut dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan ramai orang marah, tak sabar kerana dia tak tahu ke. Jadi kita ni pada dasarnya tak tahu. Kita tak tahu. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya Allah membantu kita. Dan perlu dinyatakan juga kesabaran itu hanyalah dengan bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah tak ada dapat sama. Jadi again, tajuk hari ini ialah supaya kita cuba dapatkan Nasrullah tersebut, iaitu bantuan Allah. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Moga apa yang telah disongkongsikan pada malam ini menjadi idea-idea merubah situasi, merubah pemikiran, terutama sekali generasi saya lah. Generasi saya mungkin insyaAllah dalam 10 tahun lagi mungkin saya jadi Perdana Menteri ke, menteri-menteri besar ke, insyaAllah. Dan semoga apa yang telah dikongsi pada malam ini juga menjadi doa. Ada doa pada doa tadi. Teruskan agar kita tidak lari daripada
kemaksiatan maupun kebatilan dan juga kekufuran. Wallahu a'lam. Kita tangguh. Sebelum kita tangguh majlis kita dengan tafsir al-Farah untuk tuas. Amin amin rabbal alamin. Saya sudahi dengan wallahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, terima kasih Haidar. Sama-sama. InsyaAllah. Okay, terima kasih.